Apa pelajaran terbesar daripada Isra' Mi'raj yang boleh kita ambil? Seperti yang kita semua sedia maklum, bahawa cerita Isra' Mi'raj ini, kalau nak cerita dia punya perjalanan, dia punya sejarah dia begitu luar biasa sekali. Kalau kita nak perincikan satu persatu, sudah pasti memakan masa yang agak panjang. Saya kira pelajaran paling utama yang kita boleh ambil daripada Isra' Mi'raj ini, para ulama' dia bahagikan Isra' Mi'raj ini kepada 3 huraian yang paling mustahak sekali. Pertama yang kita nak tengok adalah dia 3 fasa. Pertama, kejadian sebelum Isra' Mi'raj. Itu ada pelajaran dia. Yang kedua, kejadian semasa Isra' Mi'raj. Yang ketiga, kejadian selepas Isra' Mi'raj. Jadi kita malam ni tak boleh nak cerita semualah. Sebelum Isra' Mi'raj apa terjadi? Kematian, kewafatan, ni panjang. Akan jadi huraian yang makan masa sampai tengah malam pula nanti. Cerita semasa kejadian. Ini juga huraian yang sangat panjang. Nabi jalan jumpa 13 peristiwa. Naik-naik jumpa jin Ifrit. Ifrit tanya dia. Ifrit kacau bawa jamung. Nabi baca Quran. Ifrit lari. Jalan-jalan bau wangi. Jibril ni apa bau? Oh ini bau tukang sikat rambut anak Firaun. Oh jalan lagi. Jibril itu apa pasal orang pikul kayu. Lepas tak boleh pikul lagi. Dah bengkok bahu. Pikul lagi. Oh itu kata Jibril orang gila jawatan. Pegang jawatan tak nak letak-letak. Orang lain layak dia tak letak lagi. Tapi sambung lepas sambung. Oh begitu. Itu juga uraiannya panjang. Nampak pula satu. Jibril ni siapa pula orang ni? Potong bibir. Piam, potong bibir. Oh ini orang mengumpat mengata. Oh begitu. Jibril tu siapa tu? Masuk lembu. Masuk lubang. Tak boleh keluar. Oh ini orang cakap besar, cakap banyak, kutuk anak orang sekali anak sendiri isap dadah. Anak dia lagi syaitan ni rojim pada anak orang lain. Dah tak boleh nak ghostan balik dah cakap. 13 peristiwa. Pelajarannya banyak. Ni kita tak uraikan. Peristiwa pasca Isra' Mi'raj, selepas berlaku. Syariat solatnya ada beberapa pertambahan af'al dalam solat. Ni panjang. Cuma sedikit yang boleh kita ambil sebelum daripada Isra' Mi'raj itu, satu pelajaran pendek yang saya nak uraikan. Hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibrilu fafaraja sadri. Thumma ghasalahu min ma'in zamzama. Thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Fa afraghaha fi sadri. Thumma atbaqahu." Hadis riwayat Muslim. Apa cerita hadis ini? Kata Abu Zar, Nabi bercerita, pada malam kejadian Isra' Mi'raj, Jibril datang dan saqfu baiti wa ana bi Makkah. Furija saqfu baiti. Aku punya atap rumah terbuka pada malam Isra' Mi'raj dan aku masih berada di Mekah dan Jibril turun, Jibril potong dada aku. Kemudian dia basuhkan min ma'in zamzama. Nabi basuh hati aku ni dengan zamzam. Thumma ja'a bi tastin min zahabin. Kemudian dia bawa satu bekas buat pada emas. Mumtali'in hikmatan wa imanan. Dalam bekas itu dipenuhkan dengan hikmah dan juga iman. Fa'abraha fi sadri. Kemudian dituangkan dalam hati aku. Thumma atbaqahu. Kemudian dijahit. Apa pelajaran daripada cerita ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak Isra' Mi'raj, dia punya dada dia dibelah oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Ada setengah kitab sebut belah perut, ada setengah kata dada. Saya kira dekat, tak ada masalah. Dada dengan perut dekat. Jangan satu kitab kata perut, satu kitab kata buku lali. Itu payah, pening kepala kita nak syarah. Setakat perut dengan dada sempadan Kedah Pulau Pinang je tu. Sebelah-sebelah saja. Jadi mungkin perut, mungkin dada. Hati baginda telah dicuci dengan zam-zam, kemudian dibuangkan ketul hitam, yang dipanggil alaqah, iaitu tempat syaitan membisikkan was-was. Macam kita lah yang nak semayang, kalau 3-4 kali takbir, itu was-was lah. Ada, dalam hati ada masalah tu, kena buangkan, banyak zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salli, Allahu Akbar, itu masalah. Baca niat puasa sampai 80 kali, was-was, nawaitu samawadin, nawaitu itu was-was. Tak boleh lantik jadi pemimpin orang was-was ini.
Kemudian Nabi cerita dalam dadanya dituangkan hikmah, ilmu dan juga iman. Kemudian dijahit balik dan dipatrikan dengan satu cop ditulis khatimin nubuwah, khataman nubuwah, makna penutup segala nabi. Apa pelajaran? Sedikit saja. Pelajarannya adalah Isra' Mi'raj ini perjalanan manifestasi kita nak menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah. Kita sekarang perjalanan pun nak menuju Allah. Jadi kalau siapa-siapa dalam perjalanan nak menuju Allah, baiki hati. Nabi nak menuju Allah, baiki hati dulu. Bukanlah maknanya Nabi naik tu hati dia tak elok. Tak. Jangan kita kata, oh hati Nabi kotak barangkali itu kena cuci dulu. Tak, jangan sebut begitu. Ada satu syair daripada Habib Ali Al-Habsyi. Dia syair dalam kitab Sirah Simhatud Durar. Kata dia, wa akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zaduhu tuhra ala tuhri. Malaikat itu tidaklah mengeluarkan yang tidak baik dari dada Nabi, tapi menambahkan benda suci pada benda yang dah pun suci. Maknanya ulama kata Nabi ni bukan hati dia tak elok, malaikat potong tu nak tambah RAM, nak upgrade, nak bagi power lagi, boboh kuasa turbo, pecih begitulah, nak bagi power lagi. Hati Nabi dah, enjin dia power dah, tambah lagi power lagi, tambah power lagi. Justru kalau Nabi yang dah baik itu pun dibersihkan hati, bagaimana kita nak menghadap Allah? Jom kita bersihkan hati, sebab hati adalah raja. Tuhan tak pandang pada paras rupa kita. Tuhan tak pandang berapa panjang janggut kita. Tuhan tak pandang berapa besar kita punya serban. Yang Tuhan pandang hati. Hati ini, kata para ulama tasawuf, orang sufi khususnya, hati ini raja kita. Kalau hati elok, seluruh badan elok. Tuan-tuan kita kalau hati tak sihat, satu badan tak sihat. Ada orang duduk dalam rumah besar bertingkat-tingkat. Duitnya tebal berlipat-lipat. Keretanya bersusun berkilat-kilat. Istrinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Ada orang sekadar duduk di kawasan setinggan. Pakai kereta pun antik jenama wak segan. Tapi Masya Allah anaknya ada 9. Itu pun sambil-sambilan. Bagi hati. Gelandangan yang kita jumpa dekat Komtar mana-mana baring tepi jalan. Dia punya tidur macam baby. Walaupun kita kutuk mak pit lah gelandangan minta sedekah, tengok dia punya tidur kita jealous. Kita ni sekarang tidur 5 minit tersedar, 5 minit tersedar. Mimpi ngeri, kejar dek bank, kejar dia macam-macam, terkejut kita tidur. Orang gelandangan tidur lena sebab hati dia tenang. Tapi kita hati tak tenang, tidur rumah tilam empuk. Kita punya tilam kalau tidur lah taruh bantal golek tengah, suami sana kita sini. Kalau tidur pandang sebelah tak nampak suami. Punya empuk orang tilam. Tapi sampai pagi tak boleh tidur. Kita boleh beli katil paling mahal tapi tak boleh beli tidur paling lena. Why? Hati. Sebab itu kata Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, dibikin satu sajak yang sangat menarik. Kata dia, jagalah hati. Sajak ini telah dilagukan oleh kumpulan senada. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lantera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Ini panjang, YouTube lah sendiri lagu itu, kumpulan senada. Jagalah hati, pandai dia nyanyi. Jaga hati saja. Itu sebab, jom kita operate dada kita malam ini, bersihkan dengan zikir, sebab kita nak menuju Allah. Ini tempat pandangan Allah.
Sebab itu pada ujung hidup kita ini, illa man atallah biqalbin salim. Yang akan datang menghadap aku nanti yang masuk surga apa semua ni adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Jom kita bersihkan hati dengan cara memperbanyakkan zikir, kurangkan dengki hasad kepada orang. Ini cara kita pembelahan dada sebelum Isra' Mi'raj.